Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan peserta program kunci bahasa Arab. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan ceria-ceria selalu. Mudah-mudahan dan alhamdulillah Allah izinkan pada pagi ini untuk kita bertemu sekali lagi dalam alam maya ini untuk belajar ilmu ini, ilmu kunci asal bahasa Arab ni. Semoga dengan ilmu ini kita dapat memahami isi kandungan Al-Quran dan juga bahasa-bahasa Arab yang kita baca, insya-Allah. Ustaz ada hantar tadi nota tu yang Ustaz tulis tangan tu. Ustaz nak mukadimahkan pada pagi ni dengan nota tu terlebih dahulu, kemudian barulah Ustaz akan masuk pada surah Al-Humazah. Okay, Ustaz. Okey, dapat semua nota tu lah. Okay, nota tu ialah yang pertama yang Ustaz tulis kalam. Kalau boleh highlight pada kita punya skrin tu, kalau boleh ya. Kalam. Kejap Ustaz, sebab baru hantar kak kena masukkan dalam tu. Kejap. Oh, kejap. Okey. Tak apa, boleh cakap dulu lah sebab semua baik, dah baik. dapat kan. Ya, baik. Di kalam dia ada 4 syarat. 4 syarat. Tuan-tuan boleh tengok pada nota tu. Kalam ada 4 syarat. Kalam di sini adalah kalam di sisi ulama nahwu. Kalam di sisi ulama nahwu ada 4 syarat. Pertama, lafaz. Kedua, murakkab. Boleh letak baris supaya boleh baca ataupun tulis rumi kat bawah itu. Pertama tadi lafaz. Kedua, murakkab. Bahasa Arabnya murakkabun. Waqaf murakkab. Nak pastikan tulis rumi bawah tu. Murakkab. Yang ketiganya mufid. Bahasa Arab dia mufidun. Kalau baca waqaf dia mufid. Dan yang keempatnya adalah wad' atau wad'un. Itu sebutannya. Wad'un maksudnya. Okey, maksud nanti Ustaz bagi tahu kemudian. Yang keempat itu adalah wad'un, iaitu syarat yang keempat. Kalau sebut waqaf dia wad' macam tu. Baik, nak jadi kalam mesti ada 4 syarat. Iaitulah yang pertama lafaz. Boleh tengok terus nota yang Ustaz tulis bawah tu. Terima kasih ya. Okey, lafaz iaitu Ustaz dah tulis dah dia punya maksud dia. Suara yang keluar daripada mulut kita. Nota yang kedua tadi. Nota yang kedua tadi yang ada Ustaz tulis rumi tu. Tu baik. Lafaz iaitu suara yang keluar daripada mulut kita, kemudian tersusun huruf hijaiyah. Ini syarat yang pertama nak jadi kalam. Dia keluar dari mulut kita, perkataan tersebut, kemudian perkataan itu ada huruf hijaiyah. Contoh macam kita sebut alhamdu, kan ada huruf hijaiyah. Alif, lam, ha, mim, dal, lam, ha. Alhamdulillah. Allahu akbar, ada huruf alif, lam, ha. Macam itulah. Ada huruf hijaiyah, dipanggil lafaz. Dengan syarat kita sebut pada mulut kita. Bukan keluar daripada suara-suara lain. Suara anak-anak ke, suara binatang ke, suara apa, bukan. Dia kena keluar daripada mulut manusia. Baru nama lafaz. Okay, yang kedua, murakkab atau murakkabun. Perkataan yang keluar mulut kita tu mesti bersusun 2 perkataan atau lebih. Macam kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ada berapa perkataan tu? Alhamdu 1. Lillahi 2. Rabbi 3. Al-alamin 4. Ada 4 perkataan. Mana bila 4 lebih daripada 2 itu nama dia murakkab.
Dia syarat dia dua perkataan ataupun lebih. Lebih tak ada masalah lah kan. Dua pun dah nama murakkab dah. Okey. Yang ketiganya adalah mufidun. Dia disebut sebagai mufid. Mufid itulah memberi faham orang yang bercakap dan yang mendengar. Mufid maksudnya orang yang bercakap pun faham, orang yang mendengar pun faham. Itu mufid. Macam Ustaz sebut, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau orang tahu bahasa Arab, orang yang baca tu pun dia faham. Maksudnya segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Orang yang faham bahasa Arab, dia dengar pun dia faham. Maksudnya kita sedang memuji Allah sebagai Tuhan yang mentadbir seluruh alam. Dia yang sebut pun faham, yang dengar pun faham. Nama dia mufid. Kemudian syarat keempat itu wad'un, iaitu wada' dalam bahasa Arab. Jadi Ustaz baca Alhamdulillahirabbil alamin itu dalam bahasa Arab. Maknanya ayat surah Fatihah tu yang Ustaz baca tu itu adalah kalam sekiranya kita baca keluar dari mulut kita. Kalam di sisi ulama nahwu. Sebab dia cukup 4 syarat. Yang pertama kita baca, yang kedua dia ada banyak perkataan, lebih daripada 2. Yang ketiga orang yang baca pun faham, orang dengar pun faham. Kemudian yang keempat, dia dalam bahasa Arab. Begitulah semua ayat Quran yang dalam Quran tu, kalau dibaca dan cukup 4 syarat semua tadi tu, maka itu dipanggil kalam di sisi ulama nahwu. Okay, tengok nota yang bawah pula. Ustaz nak mukadimah kena ringkas lah. Nota yang bawah sekali, yang Ustaz tulis hati baik. Contoh yang pertama, kalamul Quran. Ini contoh. Tadi Ustaz sebut Alhamdulillah tu salah satu contoh lah. Dan ni yang Ustaz tulis ni adalah contoh yang lain, iaitu kalam Allah, wallahu khalaqakum. Wallahu khalaqakum. Sebut di mulut Ustaz ni, wallahu khalaqakum. Ada lafaz tak kat sini? Ada tak? Lafaz keluar mulut Ustaz. Itu keluar pada mulut siapa-siapa tak kisahlah, jadi mulut orang. Jangan keluar pada mulut binatang. Mulut binatang macam orang yang latih burung bercakap kan. Dia latih burung dia cakap sehingga pandai dia sebut Assalamualaikum. Dia sebut. Kita ingat orang rupanya burung. Itu bukan lafaz. Ataupun kita pergi ke rumah dia, rumah tuan burung tu. Kita pergi, dia pun masmuka. Masmuka, kita cari sebab dia tanya aku ni nama, dia tanya nama kita. Masmuka, nama kamu apa? Tengok-tengok, burung langsangka dia tanya nama. Kan? Burung langsangka kat depan pintu tu kan. Maknanya itu bukan lafaz sebab keluar daripada mulut binatang. Walaupun dia cakap Arab, walaupun perkataan dia bersusun, walaupun kita faham, tapi burung yang sebut dia tak faham dan itu bukannya lafaz dan kalam. Kalam ni mesti keluar dari mulut kita. Dan ada 4 syarat tu lah. Kalam Quran, wallahu khalaqakum, maksudnya dan Allah Ta'ala mencipta kamu. Tengok makna dia. Wallahu dan Allah SWT khalaqakum mencipta kamu. Di situ ada lafaz Ustaz sebut, kemudian ada murakkab bersusun, ada beberapa perkataan di wallahu khalaqakum. Siapa boleh bilang? 5. Allahu khalaqakum. 5. Ada beberapa perkataan pada wallahu khalaqakum? 9. 9. Banyak. Ustaz dalam perkataan ke huruf? Ada beberapa perkataan? 3. 10. Dan Allah. Okey. Okey, baik. Ingat jawapan masing-masing? Okey. Baik, ada 4, ada 10, ada 5. Baik. Okey, ingat jawapan yang kita sebut masing-masing tadi? Betul atau tidak? Okey, jawapannya adalah Allah satu perkataan, Allah perkataan kedua, Khalaqa perkataan ketiga, Kum perkataan keempat. Ada 4. Siapa yang jawab 4 betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, semua alhamdulillah betul semua. Yang jawab 10 tadi siapa? Yang jawab 10 tadi siapa dia? Kebanyakan orang. Okey, baik. Ada 4 perkataan, waw satu perkataan, walaupun satu huruf, tapi dia kira satu perkataan sebab ada makna dan. Satu perkataan. Allahu dan Allah khalaqa telah mencipta kum akan kamu dan Allah telah menciptakan kamu.
Jadi ada 4 perkataan kat situ. Bila ada 4 perkataan, nama dia murakkab. Sebab dia lebih daripada 2. Kemudian mufid tak? Memberi faham tak? Bila Ustaz sebut, Ustaz faham. Allah menjadikan kamu. Yang dengar faham tak? Faham. Faham. Hebat bahasa Arab ni. Bila dengar bahasa Arab terus faham ni hebat. Okay. Memang kita nak macam tu lah. Dengar bahasa Arab terus faham. Jadi maknanya dah ada mufid kat situ. Ustaz cakap pun Ustaz faham. Dan yang dengar pun faham. Kata Allah Ta'ala mencipta kamu. Kemudian bahasa Arab ke bahasa apa tu? Wallahu khalaqakum. Bahasa Arab. Jadi cukup 4 syarat, maka nama dia kalam. Di sisi ulama' nahwu. Okey, contoh yang kedua, kalamul hadis. Innamal a'malu binniyat. Nah, kenapa jangan pakai ini sudah orang ni? You are Innamal a'malu binniyat. Nurza Ahmad screen. Okay. Innamal a'malu binniyat bermaksud hanya sahaja setiap amalan itu dengan niat. Hanya sahaja setiap amalan itu Dengan niat. dengan niat. Tu. Ustaz terjemah ikut perkataan. Innamal a'mal. Terjemah dengan sesungguhnya pun boleh, terjemah dengan hanya sahaja pun boleh. Sebab innama ni dia termasuk dalam huruf adatu hasrin, iaitu huruf penentuan. Sebab tu Ustaz terjemah hanya sahaja. Maksudnya dia penentuan. Ataupun innama tu inna sahaja tu sebagai taukid pun boleh juga, sesungguhnya. Dia boleh 2 keadaan. Innama sebagai adatu hasrin, sebagai penentuan pun boleh. Innama sebagai taukid pun boleh, mana sesungguhnya. Innamal a'malu binniyat, hanya sahaja setiap amalan itu binniyat dengan niat. Ustaz sebut bahasa Arab tadi kan? Nama lafaz ke? Lafaz sebab keluar dari mulut Ustaz. Murakkab tak ayat ni? Ini hadis ni. Murakkab sebab bersusun berdua atau lebih. Cuba kita bilang berapa perkataan. Inna satu, ma dua, al-a'malu 3, 16 dengan B dengan 4, niat niat 5. 5. Ada 5 perkataan kat situ. Yang 16 tadi tu apa dah? 16 huruf ke? huruf. Bilang huruf. Ustaz suruh bilang perkataan. Okey. Oh, Tak apa. nama Jadi inna 1, ma 2, al-a'malu 3, b 4, niat 5. Masya-Allah. Jadi itulah kalau kita rajin kira perkataan dalam bahasa Arab ni, termasuk ayat Quran semua, kalau kita rajin kira, maka kita akan dapatlah kenal kata-kata Arab tu. Okey. Tadi Ustaz terjemah dah, hanya sahaja setiap amalan itu dengan niat. Mufid tak hadis ni? Mufid. Mufid dah. Ya boleh. Yang nama tu itu yang ma tu Ustaz, bukannya perkataan yang dulu yang Ustaz ajar tu, ma tu adalah tanda apa? Tanda apa? Tanda perkataan maknanya dia apa yang tu. Ya. Ya. Jadi sesungguhnya apa yang menentukannya. Tapi yang ni dia sekalikan dengan innama, dia sekalikan. Tetapi di waktu Ustaz terangkan nama in satu perkataan, ma tu satu perkataan Ustaz. Okey, ada ma yang satu perkataan tu ma huruf yang tu huruf. Tapi di sini dia sekalikan, ada sekalikan inna kalau kita asingkan, inna tu maksud sesungguhnya. Kalau kita guna inna tu sebagai taukid, kita asingkan inna. Ma tu sebagai huruf. Tapi kalau sekalikan, dia sebagai adatu hasrin. Innama tu sebagai adatu hasrin yang Ustaz kata tadi tu. Jadi ada dua pilihan lah di sini, dua pilihan. Sama ada inna sebagai taukid, ma tu huruf, atau innama tu sebagai adatu hasrin. Kita terjemah hanya sahaja. Ada dua pilihan untuk terjemah sini. Okey, terima kasih Ustaz. Baik, sama. Okey. Innamal a'malu binniyat dikira mufid ke ataupun tidak? Faham atau tidak? Faham. Yang faham nama dia mufid. Nama dia mufid. Alhamdulillah.
Kemudian dia juga dalam bahasa Arab. Jadi bila dalam bahasa Arab maka dinamakan sebagai kalam. Okey, seterusnya yang ketiga. Semua contoh ni semua merujuk kepada nak tahu kalam ataupun tidak. Okey, kalam ulama. Kataan orang-orang alim. Ulama ni maksudnya orang-orang yang banyak ilmu. Itu makna ulama. Dia bukan merujuk pada seorang individu lah. Ulama ni kadang-kadang orang faham ulama ni dia faham seorang individu, pakaian tertentu, watak tertentu, maka itulah ulama. Dia bukan individu, dia sebagai sebutan kepada orang-orang yang berilmu, itu anak ulama. Man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Itu terjemahan man jadda wajada. Ini bukan hadis ya. Dia sebagai kata-kata orang yang berilmu, orang yang ada ilmu ataupun orang-orang yang ahli bijak pandai. Dia sebut man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Okey, lafaz atau tidak sebutan tu? Lafaz. Lafaz. Murakab tak? Murakab. Mufid tak? Mufid. Wadah tak? Untuk Maka nama dia kalam di sisi maknahu sebab cukup 4 syarat. Itu je. Man jadda wajada, boleh hafal dari itu Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. menjadah wajadah. Puan Rajah boleh share full screen tak Puan Rajah? Puan Rajah. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Okey. Pepatah Arab ni boleh guna dalam semua situasi. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Dalam belajar bersungguh-sungguh dapat. Dalam bekerja bersungguh-sungguh dapat. Dalam menghafal bersungguh-sungguh dapat. Dalam apa sekalipun manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia dapat. Okay, seterusnya kalamul insan, iaitulah kataan manusia, kataan orang awam, orang biasa macam kita semua ni. Contohnya al-habu ilal masjidi, aku pergi ke masjid. Lafaz tak bila saya sebut azhabu ilal masjidi? Lafaz. Lafaz. Murakab tak? Murakab, faham. Ada berapa perkataan situ? Murakab ada 3. 4. Ada 3 Sat. 3. Ada 3 perkataan. Masjid 3. Azhabu fi'il. Azhabu tu fi'il apa yang kita belajar? Amar. Mudhari' Ustaz. Mudhari'. Fi'il mudhari'. Sebab ada hamzah. Ingat tak yang kita belajar tu? Bila ada huruf yang 4 tu di depan, salah satu huruf yang 4 itu huruf anaitu, hamzah, nun, ya, ta. Salah satu ada kat depan, maka perkataan itu fi'il mudhari'. Azhabu bermaksud Pergilah. aku pergi. Dan aku pergi. Aku pergi. Dia fi'il mudhari'. Aku pergi. Ilal masjidi, ke masjid. Jadi ada 3 perkataan. Azhabu 1, fi'il mudhari'. Ila huruf jar 2, masjidi 3. Ada 3 perkataan. Jadi nama dia murakab, kemudian nama dia mufid sebab faham. Ustaz cakap faham, orang dengar faham, dan dia juga dalam bahasa Arab, maka nama dia kalam di sisi ulama nahwu. Jadi itulah dalam masa apa ni permulaan ini, mukadimah ni Ustaz terang yang tu Ustaz Arab boleh faham lah. Baru mengaji kan hari ni tentang perkara ni. Siapa yang baru mengaji, baru dengar benda-benda ni? Saya. Dan dalam masa 45 minit awal ni, bila dengar ni boleh faham ke tidak? Boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz bagi penerangan yang secara mudah, contoh yang mudah, dan boleh ingat dalam masa terdekat ni, Masya Allah. Itu satu anugerah Allah bagi. Sedangkan Ustaz mengaji dulu nak faham ni memakan masa berbulan-bulan. Tapi tuan-tuan boleh dapat dalam masa tak sampai 10 minit. Daripada tajuk sampai kepada syarat-syarat dia sebagai contoh semua, alhamdulillah boleh faham. Ini satu kelebihan yang Allah bagi pada tuan-tuan. Baik, habis tentang perkara tu. Ilmu ni simpan elok, ingat elok, jangan pergi lupa, dan dia ada kaitan dengan pelajaran-pelajaran kita yang akan datang insya-Allah. Seterusnya kita sambung surah, iaitu surah Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun itu adalah perkataan isim. Perkataan isim sebab ada tanwin.
Dulu pun Ustaz pernah sebut, dalam masa 3 bulan pertama ni, target kita mesti kita nak kenal isim. Jadi Ustaz rasa sasaran tu dah tercapai Ustaz Hasan. Kan ada orang yang belum kenal isim lagi? Semua dah kenal kan? InsyaAllah. InsyaAllah lah. Ya, Sasaran kita untuk kenal isim dah tercapai alhamdulillah. Mungkin akan datang kita target untuk kenal ke alim pula lah. Jadi Ustaz harap dalam sebulan lebih ni kita dah kenal perkataan isim, iaitu bertanda tanwin, bertanda alif lam, ada huruf jar, ada huruf qasam ataupun ada tanda-tanda yang berkaitan isim lah. Jadi kita dah kenal. Jadi wailun ada baris tanwin, itu perkataan isim. Isim kita dah tahu dah, dia tak semestinya nama sesuatu, nama alat, nama benda, tak semestinya dia nama sebutan pun isim. Nama kanan, kiri, atas, bawah itu pun isim. Perkataan itu bila sebut dalam bahasa Arab, nama dia isim. Macam al-yamin, yamin kanan. Kanan dia bukan benda. Kan nak tunjuk kanan tak boleh tunjuk. Tunjuk kanan, tunjuk kena tangan. Tunjuk kiri, tunjuk kena tangan. Jadi mana kanan kiri? Kanan kiri sebagai sebutan, dipanggil pihak. Itu pun termasuk isim. Dia kata nama. Isim syarat. Isim syarat Ustaz. Ya, betul. Isim syarat. Kemudian begitu juga nama-nama bilangan. Kan? 1, 2, 3, 4 sampailah berapa pun. Itu nama-nama raqmun, dia panggil nama-nama bilangan. Raqmun mana nama-nama bilangan. Itu pun bukan benda. Bila cuba tunjuk satu. Tunjuk satu. Tak boleh tunjuk satu pen. Ni pen bukan satu. Tunjuk satu. Maksudnya dia bilangan. Kita bawa pergi sekolah. Bilangan-bilangan semua tu itu dipanggil isim. Sebab dia nama bilangan. Dalam bahasa Arab sebut raqam. Raqam mana? Bilangan. Raqam. Itu pun dipanggil isim. Raqam Ustaz. Ya. Raqmun kalau ejaan Arabnya raqmun, bila waqaf. Itu maknanya setiap bilangan daripada wahid, isnani, salasah sampailah ribu-ribu bilion-bilion semua sebutan bahasa Arab, semua tu adalah isim. Walaupun kita nak tunjuk benda tak boleh, tapi itu pun sebagai isim. Kalau benda-benda semua ni, alat-alat apa semua yang bahasa Arab ni, semua itu isim lah kan. Kitab, pen, meja, itu bila boleh tunjuk, itu pun isim. Rumah, pokok, kayu, pasir, tanah, itu kita boleh tunjuk, itu pun isim. Maksudnya isim ni adalah benda yang luas, dia punya contoh-contoh dia. Jadi wailun adalah isim, bermaksud kecelakaanlah. Likulli ni adalah perkataan isim juga sebab ada huruf jar. Tolong buat garisan macam biasa tu. Wailun tadi isim, pada tanwin. Li tu huruf jar. Li huruf jar. Kulli tu dijarkan dengan li. Kulli pun isim lah sebab ada baris bawah. Dah kenal lah. Kulli. Humazatin, kita dah kenal. Ada itu isim sebab baris tanwin. Lumazah ada baris tanwin, isim. Jadi pada ayat ni tak ada satu perkataan fi'il pun. Yang ada hanyalah perkataan isim dan juga huruf. Isim dan juga huruf. Wailun isim, li huruf, sebab mana bagi. Kulli isim, humazatin isim, lumazatin pun isim. Yang bermaksud kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Ini frasa lah Ustaz. Ya? Frasa. Frasa tu maksud apa? Maknanya tak ada perbuatan tu ya. Tak ada. Okey. Ya, alhamdulillah kita dah boleh kenal dah. Ayat ni tak ada fi'il. Tak ada perbuatan. Tak ada fi'il. Okey, allazi jama'a malan wa 'addada. Allazi isim mausul. Dia kategori isim. Dia kata nama penghubung, sebab tu nama dia isim mausul. Dia kata nama penghubung. Dia bukan benda, dia bukan alat, dia bukan, tapi dia sebagai kalimah untuk penghubung ayat sebelum dan selepas. Allazi jama'a malan wa 'addada, allazi isim mausul. Jama'a ni dia panggil fi'il.
Fi'il maknanya fi'il madhi lah. Nak kenal fi'il madhi, dia fathah akhir selama-lama. Cuba bulatkan sikit atas ain tu ada fathah kan. Okey, nak kenal fi'il madhi di akhir huruf berbaris fathah. Tuan-tuan boleh cam nanti dalam Quran jumpa perkataan yang macam tu. Jama'a, khalaqa, jalasa, katab, qatal. Bunyi sama kan baris tu kan? Nasara, wa'ada. Itu semua ada fi'il madhi. Fi'il madhi dia punya definisi dia fathah akhir selama-lamanya. Fathah akhir selama-lamanya. Maksudnya dia fathah akhir. Jadi jamaah ni fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi? Perbuatan yang Sedang Berlaku. berlaku. Perbuatan telah berlaku. berlaku. Baik. Jamaah fi'il madhi. Malan ada tanwin. Malan tu satu perkataan kan dua perkataan? Satu. Satu perkataan. Malan mana Harta. Kalau perkataan tunggal asal ialah malun. Sekarang ni jadi malan kenapa? Sebab ada kaitan dengan perkataan sebelum. Sebab tu dia kena baca lan. Asal perkataan tunggal dia adalah malun, makna harta. Pernah dengar perkataan baitul mal? Pernah tak? Apa maksud baitul mal? Rumah harta. Rumah harta. Kalau bahasa kita maknanya tempat simpanan, tempat pengumpulan harta-harta yang tak dituntut dan sebagainya lah. Maknanya baitul mal, makna rumah harta. Baitul rumah, mal. Baca dengan waqaf tak kan? Baitul mal. Baitul mali. Dia kena baca tu. Baitul mali. Rumah harta. Sebab harta tu disandarkan kepada bait tu. Jadi mudhaf ilaih pula. Baik. Malan mana harta. Itu perkataan isim. Wa'addadah. Wa tu huruf. Wa huruf. Huruf wa sahaja dikira satu kalimah. Wa'ataf. Ya, wa'ataf. Kemudian adada satu kataan. Asingkan ada dengan hu. Asingkan. Itu dia. Jadi adada tu satu kataan dan hu satu perkataan. Masya-Allah. Walaupun satu huruf tapi dikira satu perkataan. Jadi pada ayat yang kedua ni ada berapa perkataan? 6 Ustaz. 6 perkataan. Masya-Allah. Nah. Allazi satu, jamaah 2, malan 3, waw 4, addada 5, hu 6. Baru kita tahu rupanya ayat sependek ini pun ada 6 perkataan. Masya-Allah. Okay, dalam ayat ini ada fi'il tak? Allazi. Ada. Fi'il. Fi'il. Jamaah. Jamaah dan Ada. addada. Ada 2 fi'il kat sini. Isim ada berapa? Isim 1. 4. 2. 2. 3. 1, 2, 3 dah jadi dah. 3 tak apa. Hu tu domir. 3 Ustaz. 3. Mausul jadi 4 ya. Okey. Tak apa, sama-sama kita kira. 3 Ustaz. 3, okey. 3. 3. Ada kata 4, ada kata 3. Okey, pegang jawapan tu, tengok siapa yang betul. Al-Lazi 1, Malan 2, Ada. Hu 3. Hu 3. 3 perkataan isim kat sini. Al-Lazi isim mausul, Malan isim biasalah, isim perkataan isim biasa tu. Kemudian hu sebagai isim dhamir. Dan selebihnya adalah perkataan huruf, iaitulah waw. Huruf. Nampak tak? Kita perinci satu persatu. Dulu kita tak pernah mengaji perinci macam ni. Kita mengaji Quran baca. Kalau kita kaji sikit, kita tengok makna kat tepi. Itu je kita pernah lakukan selama ni. Tapi perinci semacam ni belum lagi. Siapa yang pernah mengaji perinci macam ni? Baru nak cuba. Tak pernah Ustaz. Tak pernah. Okey. Jadi kalau tak pernah, kita upgrade diri kita supaya kita bagi membiasakan diri bilang perkataan macam ni. Sebab dia boleh membantu kita tahu bahasa Arab, insya-Allah. Peringkat awal ni kita asing-asingkan macam ni, dan selepas ni kita tengok al-lazi ni makna yang, mula fikiran kita mula pun mencari-cari.
Jama'ah ni fi'il madhi. Makna apa jama'ah? Mengumpul. Oh, mengumpul. Dari situlah proses mengingat bahasa Arab tu. Malan. Malan ni macam malun. Malun harta. Malan harta. Oh, harta. Orang-orang yang mengumpul harta. Wow. Wow ni mana dan. Wow ni huruf. Dan. Adada menghitung. Menghitung. Kemudian ada maknanya. Dan menghitungnya. Oh, orang-orang yang mengumpul harta dan orang-orang yang mengumpul harta dan juga menghitungnya. Oh, inilah yang aku baca selalu ni. Allazi jama'a malan wa addada. Jadi makna tu datang pelan-pelan insya-Allah. Boleh ya? InsyaAllah. Ustaz, jama'ah tu fi'il madhi dan Ustaz kata isim biasa dekat mana dia jadi isim biasa Ustaz? Oh, maksud Ustaz perkataan malan tu. Malah. Malun, biasa malun, mal. Dia perkataan macam isim. Ustaz kata jama'ah sedangkan jama'ah kan fi'il. Ustaz ke depan. Isim biasa tu merujuk Ustaz pada malan. Yang Ustaz sebut isim, kataan isim macam biasa tu ialah merujuk pada malan tu. Malan tu bukan merujuk pada jama'ah lah. bukan. Jama'ah tu fi'il madhi. Mungkin Ustaz tersilap. Mungkin Ustaz tersilap cakap. Baik. Jadi malan, kalau perkataan biasa ialah malun ataupun mal. Jadi orang Arab kadang-kadang dia suka cakap waqah-waqah je. Mal. Aina mal? Mana harta? Kan? Mal tu maknanya harta lah. Kalau orang putih dia sebut mall. Mall ke apa? Mall. Kan banyak benda-benda kat dalam tu. Itu harta lah. Oh, jadi mal tu daripada perkataan Arab lah. Kemungkinan kebetulan Ustaz cuma agak je. Betul tak? Mall. Betul lah. Betul. Dia orang guna bahasa Arab. Besar Tapi, kemungkinan Ustaz. Besar kemungkinan. besar kemungkinan. Ustaz cuma adukan antara Arab dengan yang disebut Inggerisnya mall. Mana di dalam gudang itu terdapat berbagai-bagai, maka diistilahkan mall. Macam tu. Wallahu alam. Asal bahasa Arab ialah mal. Mungkin juga Ustaz macam semalam saya jumpa Ustaz. Sorry Ustaz Malam saya jumpa perkataan kitun. Kitun, kucing. Rupa kucing Ustaz Kitten. Betul. Bahasa Inggeris Kitten, anak kucing. Betul. Masya-Allah. Okey, baik, alhamdulillah. Itulah proses ilmu kita sedang berjalan dengan baik, alhamdulillah. Bila jumpa perkataan-perkataan apa, cuba ingat ada tak dalam berkaitan dengan ilmu nahwu bahasa Arab yang kita mengaji ni. Ustaz tanya cik. Boleh. Da tu fi'il madhi ke? Adada, cuba tengok mana dia. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia. Dan telah menghitung-hitungnya. Maksudnya dia fi'il madhi. Adada. Mute tak? Mute tak? Mute ke? Dia fi'il madhi tapi yang ada syaddah. Dia ada syaddah. Ada fi'il madhi yang biasa macam jama'ah, qatala, nasara biasa sebutan. Tapi ada fi'il madhi yang ada syaddah. Addada, farraha, kan? Karrama. Bila ada syaddah macam tu dia beri maksud lebih mendalam. Macam tu lebih mendalam. Mana menghitung-hitungnya. Kalau adada mana menghitung, biasanya menghitung. Tapi adada mana menghitung, mana menghitung-hitungnya, mana dia lebih memberi penekanan. Macam faraha mana suka. Kalau farraha dia ada syaddah mana lebih gembira, lebih suka. Macam tu. Bahasa Arab macam tu kan. Okey. Kita datang Tapi kalau syaddahnya di bawah macam iddadah bukan fi'il madhi. Katakanlah. Adakah perkataan tu? Iddadah. Tak semestinya. Kalaulah kata sabdu tu di bawah. Sabdu di bawah. Bukan fi'il madhi lah. Bukan fi'il madhi. Bukan. Fi'il madhi macam kita belajar tadi dia mesti fathah akhir. Mesti di atas. Fi'il madhi definisi dia mesti fathah di akhir. Mesti fathah di akhir. Okey ya. Tapi itu untuk mufrad untuk tasniah lain dia punya perbahasan dia. Untuk jamak lain di hujung dia cari fathah kita tak jumpa tapi itu perbahasan dia lain. Untuk mufrad mesti fathah akhir.
jama'a, addada, faraha, qatala, nasara. Tapi kalau untuk tasniah dia berubah pula. Jama'a ada alif, mana fathah dia? Itu kita akan bincang kemudian. Okay. Seterusnya, perkataan ayat berikutnya, yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya. Yahsabu, usaha ajalah itu. Bila ada huruf apa kat depan tu, maka perkataan apa? Fi'il mudhari'. Bila ada depan huruf ya. Ingatlah huruf 4. Ana itu hamzah, nun, ya, ta. Hamzah dah jumpa dah tadi pada kata amal tadi, hamzah. Kemudian ya kita jumpa pula ya. Maka huruf itu menandakan kataan itu fi'il mudhari'. Ingatlah fi'il, bila nak kena fi'il mudhari' ada salah satu daripada huruf ana itu. Nak kena fi'il madi, fathah akhir selama-lamanya. Dua tu kena ingat, penting. Okay, fi'il mudhari' ada ya, yahsabu. Fi'il mudhari' yang beri maksud apa? Ada dua maksud. Sedang Akan berlaku. Sedang berlaku dan akan berlaku. Itu fi'il mudhari'. Kalau fi'il madi telah berlaku. Kalau fi'il amar akan berlaku. Tu. Fi'il amar dia akan, kalau fi'il amar akan berlaku. Kan kita fi'il amar ni fi'il suruh kan. Kalau kita kata kamu tolong pergi ke situ, kan kita kata. Awak tolong pergi ke situ, tolong pergi ambil tu je. Perbuatan tu berlaku lagi? Belum berlaku sebab kita baru suruh. Itu bagi fi'il amar. Macam Jibril kata kat Nabi Muhammad, Iqra. Baca oleh Nabi baca ke belum sebelum masa tu? Belum. Sebab perbuatan akan berlaku. Sebab tu Jibril kata Iqra. Baca olehmu ya Muhammad. Itu untuk fi'il amar, perbuatan yang akan berlaku. Kalau perbuatan sedang berlaku, itu fi'il mudhari', dan juga perbuatan yang akan berlaku juga dipanggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada dua maksud. Berlaku dan akan berlaku. Kalau fi'il madi telah berlaku. Ingat itu penting, definisi itu penting. Okey, yahsabu fi'il mudhari'. Ustaz tanya sikit Ustaz. Boleh. Tadi yang sebelah atas tu Ustaz kata tadi kan, ma allazi ja'amalahu wa adadah tu. Tadi kata yang tu apa tu Mausul. Bukan mausul. Madi. Okey. Jadi dia mengira tu Ustaz, maksudnya dia kira sekali je. Maksudnya yang akan datang dia tak kira lagi ke Ustaz? Okay, yang nombor 2. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini Allah bagi tahu tentang orang yang menghimpun harta. Maksudnya orang sekarang, orang dulu dan yang akan datang dia tetap menghitungkan Ustaz kan? Pada ayatnya tetap menghitung, tapi ayat ni dia Allah Taala nak bagi tahu orang-orang yang menghimpun harta, yang telah mengumpul harta. Jadi dia bukan mudhari' kata Ustaz. Dah. Madi. Dia madi. Cepat. Dia bukan maksud menafikan orang yang akan datang mengumpulkan, menafikan semua tu. Dia Allah Taala nak cerita orang yang macam mana yang akan mendapat kecelakaan, mendapat semua ni, iaitulah orang yang mengumpul harta, yang menghimpun harta. Ya Allah nak cerita itu golongan yang mendapat tadi tu, tadi tu. Bukan Allah menafikan orang yang kemudian nak menghimpun harta pun, bukan Allah menafikan mereka itu pun termasuk juga, termasuk juga. Tapi di sini Allah nak highlightkan ialah orang yang mengumpul harta dan menghitung-hitungnya. Okey. Okeylah, seterusnya anna tadi maksudnya dan dia mengira bahawa anna ni boleh kita terjemah dengan anna taukid pun boleh, ataupun anna ataupun inna. Dua tu adalah huruf taukid. Tapi di sini kita terjemah dengan makna mengira. Yahsabu annama, dia mengira bahawa hartanya, annama lahu, hartanya, akhladahu, dapat mengekalkannya.
Anna ni dia termasuk dalam tak salah Ustaz huruf nasab. Syaratun ya'an walan wa idzan. Syaratun ya'an walan. Ada termasuk dalam huruf nasab. Kataan selepas dia baca dengan la. Annamala. Dia tak baca annamali, annamalu tak. Dia kena annamala sebab anna tu dia menasabkan perkataan selepas tu. Sebab ma lahu tu mana huruf akhir? Saya tanya. Ma lahu. Nak ulang balik nasab apa makna Ustaz? Buang. Bukan buang. Nasab ni adalah huruf nasab ni huruf yang membaris fathahkan perkataan selepas dia. Sebab anna ni dia termasuk huruf. Huruf nasab iaitu dia menasabkan perkataan selepas. Okay, sekarang ni cuba tengok perkataan selepas tu mana huruf terakhir. Mana huruf akhir? La. Betul. Lahu. Itu adalah dhamir. Jadi huruf akhir adalah la. La baca dengan nasab sebab ada anna. Annama lahu. Dia tak baca annama lihu. Annama luhu. Tak. Annama lahu. Dia kena la. Sebab ada anna. Sebab tu kena pandai mencari huruf kataan huruf yang terakhir. Mana dia? Itu kena pandai. Kalau kita tak belajar, kita nampak sama aja perkataan. Tapi kalau kita belajar, perkataan asal. Tentulah lam tu akhir. Huruf tambahan isim dhamir. Annama lahu. Anna tu huruf. Dia panggil huruf nasab boleh juga. Hu tu adalah isim dhamir. Ya, dia kecil. Huruf maknanya. Akhlada. Mana huruf akhir akhladahu? Mana huruf akhir? Dal. Nampak? Bila kita mengaji kita tahu mana huruf akhir, itu huruf dal. Jadi perkataan asal dia adalah khalada. Asal dia khalada. Hamzah di mula-mula tu tambah jadi akhladahu. Khalada mana kekal, akhladahu mana mengekal. Bahasa Arab bila tambah huruf hamzah dia imbuhan imbuhan Kalau tak tambah khalada saja mana kekal. Khalada kekal. Tapi kalau tambah mengekal. Macam perkataan karoma. Karoma mana? Mulia. Akrama memuliakan. Fadala. Fadala mana lebih. Afdal Kelebihan. Melebihkan. Melebihkan. Melebih. Mana kita melebihkan dia. Kita meninggi. Kalau fadala apa? Fadilat pula Ustaz. Fadilat. Yang tu kita dah sebut perkataan masdar lah, fadilat. Itu kata keluar kan. Okey, Ustaz cuma nak sebut fadala perkataan asal bila tambah hamzah afdal. Oh, kita sebut ini yang afdal, yang afdal. Afdal ni maknanya yang kita lebihkan dia, kita melebihkan dia. Afdal. Akrama. Aftaha. Aflaha mana? Memberi kejayaan. Aflaha. Ustaz, tak terima tanya yang afdal tu boleh juga kita sebut keutamaan ke Ustaz? Boleh? Boleh? Asalkan perkataan itu makna dia tak lari daripada maksud memberi keutamaan, memberi kemuliaan, memberi kelebihan. Asalkan dalam lingkungan afdal. Afdal. Ayat ni Ustaz okey. Okey. Macam kataan ni pun asalnya khalada. Khalada mana kekal. Akhlada mana mengekal. Ada hu-nya, mengekalnya. Jadi kita asingkan perkataan yahsabu 1, anna 2, mala 3, hu 4, akhlada 5, hu 6. Masya-Allah. Yang pendek itu ada 6 kataan. Yahsabu dia mengira. Anna bahawa, malahu hartanya itu, akhladahu dapat mengekalnya, mengekal. Itu yang dihitung. Ustaz, tanya Ustaz, dia akhlada tu dia baris atas Ustaz, dia bukan telah. Mana telah? Mana tu? Bukan ya? Mana tu? Akhlada tu.
Aha. Da tu baris atas kan? Dah baris atas. fathah. Fathah. Kan mana telah kekal. Bahawa hartanya itu dapat mengekalnya. Mana memberi maksud telah lah. Memberi maksud telah. Jadi fi'il madhi ni kita bila kita terjemah dia, kita kena faham mana yang telah berlaku. Walaupun kita tak terjemah mana telah, tapi memberi faham mana mengekalnya. Itu memberi maksud keadaan yang selepas, keadaan yang sebelum tadi tu. Okey, terima kasih Ustaz. Baik. Maknanya bahasa Arab ni dia bergantung pada kefahaman kita juga kan. Tak semestinya kita terjemah telah. Mesti jumpa fi'il madhi kena terjemah telah. Tak semestinya, tapi dia bergantung pada kefahaman kita. Sebab tu terjemah dia menyangka bahawa hartanya itu mengekalnya. Harta yang dia dah ada tu mengekalkan dia. Dia sangka begitu. Ini maksud telah berlaku lah, keadaan telah. Okay. Tu dia. Ambil huruf hamzah tu macam mana Ustaz? Hamzah tu dia yang lafaz tadi lah. Asalnya khalada, tapi bila ada hamzah dia menjadi fi'il madhi yang ada dia panggil kategori isim tafdhil. Ni. Afdala, akhlada, akrama, afraha. Dia termasuk dalam kategori isim tafdhil. Baru dengar hari ni kan ilmu ni. Dia asal dalam fi'il tapi dia termasuk nama dan isim tafdhil. Maknanya kataan melebihkan. Tak faham lah Ustaz. Sebab dia fi'il, lepas tu pergi isim pula. Tak, nama saja. Superlatif. Ya. Sebutan untuk melebihkan saja. Dia sebagai nama saja. Contohnya macam akbar Ustaz. Akbara mana? Akbara mana? Asalnya kabara. Kabara mana besar. Kabir besar. Akbara mana yang terlebih besar. Yang terlebih besar dari segi kekuasaan, kemuliaan. Sebagai nama sahaja dia kategori isim tafdhil. Nama sahaja, bukan merujuk pada perbuatan tu. Isim mana nama, tafdhil mana melebihkan. Dia kategori akroma apa sama Ustaz? Akroma. Sama. Dia sebagai sebutan isim tafdhil, maksud nama untuk dilebihkan. Dia merujuk pada nama saja, bukan merujuk pada perbuatan. Okey. Jangan pening-pening lah, jangan pening-pening, relax-relax aja. Memang mengaji ilmu ni dia kena pening sekejap tu okey. Lepas tu pening lagi okey. Dia macam tu. Okay. Seterusnya. Dia mengira bahawa hartanya itu dapat mengekalnya selesai. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla ni kita boleh juga sebagai taukid lah. Kalla, sekali-kali dia huruf nafi ya. Sekali-kali tidak. Dia termasuk kategori huruf. Kalla, sekali-kali tidak. La yumbazanna fil hutamah. Ada lam taukid kat situ. Ada lam taukid. Ada lam taukid. La yumbazanna, di hujung pun ada nun taukid lagi. Jadi bermaksud kataan ni dia satu penegasan lah. Allah tegas sungguh-sungguh. Kalla la yumbazanna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar fil hutamah, mana akan dilemparkan ke dalam hutamah, neraka hutamah. Ini ayat ni sebagai penegasan Allah SWT. Allah kata orang yang kumpul harta, hitung-hitung harta, orang-orang itu dia sangka bahawa harta tu mengekalkan dia. Ini orang yang maksudnya Allah Ta'ala kata orang itu benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Nak tanya Ustaz. Orang yang himpun, yang sangka kata harta itu kekal, mengekalkan dia dan sebagainya. Orang macam tu kalau kumpul untuk kebaikan tu tak ada masalah kan? Nampak? Okey, soalan. Ini fi'il ke?
Mana tu? La yumbazan tu. Fi'il Dia tu. fi'il. Dia punya kata dasar dia mana Banyak sangat nab- huruf tambah depan belakang. ya. Dah confuse dah. Nabaza. Nabaza. Kalau ada kamus, boleh cari orang kamus. Kataan yang mula dengan nun. Nabaza. Jadi bila tambah lam taukid, tambah ya mudhari', tambah nun taukid di belakang, ada nun syaddah tu nun taukid. Bila tambah sebanyak-banyak huruf tu jadi la yumbazanna. Ingat dah dulu Ustaz mengajar dulu? Sekurang-kurang huruf fi'il ada berapa? 6. Ada 6. Itu sebanyak-banyak. Oh, sebanyak-banyak. Sorry. Satu Ustaz, satu. Kurang-kurang 1. Macam ain kan mana jaga olehmu. Atau fi'il madhi dia 3 huruf sekurang-kurangnya. Kemudian ditambah jadilah 4 huruf, ditambah lagi jadi 5 huruf, ditambah lagi jadi 6 huruf. Dan kataan fi'il tak lebih daripada 6. Macam sekarang ni la yumbazanna ni asal dan nabaza. Kemudian yang lain-lain tu ditambah, lam tambah, ya tambah, kemudian nun yang di belakang tu tambah. Jadi huruf tambah tu dia tidak melebihi daripada 6 huruf. Dia kena kira daripada ya. Jangan kira daripada lam. Kalau kira daripada lam dah lebih dah. Lam tu sebagai huruf taukid. Macam tu. Jadi huruf kataan huruf fi'il ni sekurang-kurangnya 1 huruf macam ain makna jaga olehmu. Dan sebanyak-banyak huruf fi'il adalah 6. 6. Macam Ustaz bagi contoh tu, ingat tak? Istakhraja. Istakhraja mana aku tuntut keluar. Kalau boleh tulis perkataan tu istakhraja rajim. Masya-Allah, alhamdulillah. Ada berapa huruf tu? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup 6. Okey, istakhraja bermaksud aku tuntut keluar. Aku tu yang ada dekat hamzah, aku. Sin tu mana tuntut, minta. Sin di talabi, Ustaz dah ajar itu, lupa ke ingat lagi? Lupa. Lupa. Tahu Ustaz ingatkan balik. Sin li talabi maksud tuntut. Tuntut. Minta. Takhraja ni memberi maksud fi'il mudhari'. Ada ta kan? Ta ni perbuatan sedang berlaku dan akan berlaku. Jadi kita kata istakhraja, aku minta keluar. Minta izin dekat guru dia, dekat apa? Aku minta keluar. Istakhraja. Sama perkataan macam astaghfiru. Cuba tulis astaghfiru. Astaghfiru. Kalau tadi istakhraja tadi kata asalnya kharaja, yang ni pula astaghfiru kata asalnya apa dia? Ghafara. Fi'il madhi dah ghafara. Kita kenal kan fi'il madhi fatha akhir lama-lama lah. Ghafara. Sekarang ni ada hamzah, ada sin, ada ta. Kenapa jadi panjang gini? Kerana ada tambahan untuk memberi maksud yang lebih mendalam. Asal ghafara mana telah ampun, fi'il madhi. Kalau yaghfiru sedang ampun. Sekarang ni ada astaghfiru, kenapa pula? Maka mari kita kaji. Tu makna aku, atau saya. Sin tu talabi, makna minta. Kan? Ta tu memberi maksud kita khitab kepada Allah kan? Minta. Ghafara maknanya ampun. Jadi aku mohon ampun. Mohon ampun apa dia? Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun akan Allah ataupun kepada Allah yang Maha Besar. Itu yang ada astaghfirullah tu, mana aku mohon ampun, sebab hamzah tu untuk saya, untuk aku, sin tu untuk mana minta, sebab sin talabi. Taghfiru fi'il mudhari', mana perbuatan akan berlaku. Apa dia berlaku sini, iaitu minta keampunan tu lah. Astaghfirullah.
Cuma bila ada sin tu memberi maksud maupun dan kadar segera. Sin memberi maksud li talabi dalam kadar segera permohonan kita tu. Kita minta Allah ampun tu bila? Sekarang. Astaghfirullah, mana masa kita beristighfar tu, masa itulah kita minta Allah ampun. Contoh macam tadi. Macam tadi istakhrajah tadi kan. Aku mohon keluar. Nak mohon keluar tu esok ke minggu depan? Segera. Sekarang. Dia mohon keluar tu bukan keluar minggu depan, bukan keluar bulan depan. Mohon keluar tu sekarang. Istakhrajah. Boleh aku keluar? Lepas tu guru kata, silakan naam. Ya, mana keluar sekarang bukan keluar minggu depan. Tu. Makna sin tu li talabi memberi maksud permohonan kadar segera. Masya-Allah. Kalau tak mengaji semua ni boleh faham ke? Boleh tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Sebab tu kita kena mengaji lah. Yang mana yang ustaz tahu ustaz kongsi. Yang ustaz tak tahu ustaz surrender. Macam tu senang. Ilmu ni mudah aja, nak takut apa kan? Yang tahu kita bagi tahu, yang tak tahu kita surrender. Itu lebih baik, lebih bagus. Okey. Fil hutamah. Fi kita tahu huruf jar, al hutamah itu adalah perkataan apa? Perkataan isim. Sebab ada alif lam dan juga ada bari kasrah. Fil hutamah. Mana ke dalam hutamah, neraka hutamah. Nama bagi neraka. Neraka Allah. Jadi maksudnya sekali-kali tidak ni penegasan. Sungguhnya dia benar-benar akan dilempar ke dalam hutamah. Orang-orang yang mengumpul harta dan yang menyangka-nyangka bahawa harta itu mengekalkan dia. Itu golongan tu. Bukan masuk semata-mata mengumpul harta dan itu bukan semata-mata itu saja. Sebenarnya orang yang kumpul harta dan dia sangka harta itu mengekalkan dia. Itu yang dicela oleh Allah. Okey, tunggu dah ya. Wa ma adraka mal hutamah. Wa mana? Dan. Dia nak mula cerita baru. Dan wa istinaf. Dia nak mula rangkap baru dan. Waw ada banyak jenis. Ada waw istinaf untuk mula. Ada waw ataf makna dan. Ada waw jamak. Waw jamak ni mana ramai atau banyak. Dan ada satu lagi waw dekat Kelantan waw apa? Bulan. Waw tu ustaz tambah je. Tengok mengantuk sangat kena selang-seli sikitlah. Betul Ustaz. Hilang mengantuk ah? Tak hilang juga. Bukan mengantuk, pening Ustaz. Pening. Tu waw kasim pula. Waw kosam Ustaz ya. Waw kosam. Waw huruf sumpah. Jadi waw ada banyak jenis kan. Waw mana dan, waw istinaf. Waw mana dan, mana waw ataf. Waw untuk permulaan, waw istinaf. Waw jamak mana waw banyak. Bermaksud banyak atau ramai. Dan ada waw qasam, waw makna sumpah. Macam-macam waw. Waw ataf maknanya apa ni tadi Ustaz? Apa makna ataf? Dan. Ya, memang dan. Tapi ataf tu maknanya apa? Ataf makna hubung cakap, perhubungan. Hubung cakap, hubung kisah, hubung cerita. Itu dia punya kefahaman lah Ustaz bagi banyak kefahaman tu, banyak definisi tu maknanya supaya kita faham. Ataf ni maksudnya hubungan cerita, hubungan cakap, hubungan kisah. Tu. Sebab dalam ayat Quran tu kadang-kadang ayat tu panjang, bila ada waw tengah-tengah tu maknanya dia nak cerita ada kaitan yang sebelum sampai selesai. Lepas tu waw. Jadi ya. Waw istinaf dengan waw ataf tu sama? Tak sama. Tulisan yang cerita dengan pemula cerita. Ya. Tulisan sama tapi fungsi dan juga kefahaman dia tak sama. Kalau waw istinaf, ejadah alif sin ta hamzah nun alif fa. Istinaf. Cuba tulis sekali. Istinaf. Ada hamzah, ta hamzah. Ta hamzah nun alif fa. Nun alif fa. Nun alif fa. Ada alif macam tu. Fa asing okey. Istinaf okey. Letak baris. Kalau tak letak baris hari ni boleh sebut. Minggu depan dah tak boleh sebut dah. Apa ni? Istinaf. Istunaf. Apa benda ni? Dah tak boleh. Letak baris, boleh baca. Istinaf. Waw untuk permulaan. Permulaan rangkap baru, cerita baru. Wama.
Dan tahukah, dia macam soalan, wama. Wama adraka, dan tahukah kamu apa hutamah itu? Ni wa tu huruf, ma tu pun termasuk huruf. Ma pun huruf istifham. Huruf istifham. Ma ni dia boleh bagi macam-macam huruf. Dia kalau dalam sekarang ni situasi dia istifham. Wama, dan apakah? Dia istifham. Ada ma ghayah, ada ma yang dia sekadar ma saja tapi dia tak ada makna. Wama. Ma rabbuka. Itu ma rabbuka. Dia bukan ma rabbuka, apa Tuhan kamu dah. Dia sesuai dengan mar rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Ma rabbuka. Itu yang ada kisah. Ada seorang yang alim nahu. Ni kisah ni macam mana dia punya riwayat dia. Ustaz tak tahu, cuma Ustaz dengar dari guru. Dia ni alim mengaji nahu sarah ni. Kemudian seketika dia meninggal. Bila meninggal, dikebumikan dia, di tak liang lahat. Kemudian orang tinggal balik semua, dah talqin orang tinggal balik semua. Kemudian tinggallah dia. Datang malaikat. Malaikat tanya, "Man rabbuka?" Dia tanya, "Man tu isim ke fi'il?" Dia tanya kan. Ini cerita ni tak tahu sahih tak tidak. Tapi dalam liang pun dia masih duk ingat nahu surah lagi. Wallahu a'lam. Okey, maksudnya syarat. Kisah ni memang masyhur tapi Ustaz tak tahu dia punya sanad dia sampai ke mana kan. Belajar tu. Ini baru yang tak tahu Ustaz. Tak bantu Ustaz. Hilang mengantuk. Hilang mengantuk. Hilang mengantuk. Jadi dia tanya, man tu apa dia? Man tu istifham ke? Man apa? Isim ke fi'il ke huruf? Jadi nak sebut kata malaikat dah tu kurang adab lah maksudnya secara umumnya malaikat tak belajar lah yang tu kan. Dia cerita tu macam tu. Guru Ustaz beritahu macam tu. Maksudnya dia tanya, "Mar rabbuka?" Man tu siapa? Rabbuka tu apa dia? Isim ke fi'il ke huruf? Jadi malaikat sebut tanya dia mar rabbuka, dia tanya nahu. Nak jawab dia. Wallahu alam sejauh mana riwayat tu dapat. Saya tak tahu, cuma cerita tu masyhur. Orang yang ngaji nahu saraf dia pernah dengar perkataan orang tu nama dia Sibawai. Pernah dengar perkataan tu? Orang yang masyhur yang alim nahu tu nama dia Sibawai. Dia lah yang bertanya balik tu. Sibawai. Okey, habis. Gelaran orang yang mahir nahu adalah Sibawai. Kiwama, dan apakah dia istifham? Adraka. Adraka ni mana huruf akhir? Ra. Ka tu tambahan. Ka tu khitab. Jadi tambahan. Adra tu adalah huruf yang akhir. Ra. Dan tahukah kamu mal hutamah? Apakah hutamah itu? Ma tu pun dia sebut sebagai istifham juga. Sebab tu Ustaz kata tadi, ma ni dia boleh pergi macam-macam keadaan. Ada ma istifham, ada ma ghayah, ma yang tak ada makna. Ada ma ziyadah. Ma ziyadah ni dia sekadar letak je ma tu tapi dia tak ada makna. Untuk melengkapkan lafaz tu. Kita jumpa contoh dia. Jadi mal hutamah, apakah hutamah tu? Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apakah hutamah itu? Narullahil muqaddah. Kita dah tahu ma tu huruf, al-hutamah tadi tu isim sebab ada alif lam. Narullahil muqaddah. Hutamah tu dia narullah, iaitu api yang disediakan oleh Allah atau yang dinyalakan oleh Allah SWT. Naru asal dia narun. Narun. Kata isim ke fi'il ke huruf? Narun? Isim. Isim. So ana pun api kan, isim, nama sesuatu makhluk Allah. Allahi isim. Ya, kita masih lagi mengkaji kalimah-kalimah macam kaedah Ustaz kata dulu, itu kaedah macam tajwid je. Jumpa kalimah sebut nama apa perkataan tu apa, macam tu je. Dan lama-lama boleh ingat insya-Allah. Allah tu isim, al-muqaddah tu apa dia? Al-isim. Isim. Dan di sini dia panggil isim maf'ul. Ada mim. Isim maf'ul. Jangan lupa. Bila ada mim memberi masuk isim maf'ul. Sebab tu terjemahan dia tadi, terjemahan dia kan, iaitu api yang disediakan oleh Allah.
yang disediakan oleh Allah, maknanya yang dinyalakan oleh Allah. Maknanya hutamah ni, muqadah ni dia isim maf'ul, makna dia yang dilakukan kepada dia. Dinyalakan makna perbuatan itu kena pada dia. Dia isim maf'ul. Isim maf'ul bermaksud nama yang kena buat. Kalau muqadah, nama yang dinyalakan, iaitu api lah. Nak kena isim maf'ul mudah aja, ada mim kat depan. Musalla. Kalau musalla mana bang? Tempat solat. Tempat yang disolatkan, yang disolatkan itu tempat. Dia merujuk kepada sesuatu yang disolatkan pada dia, ini musalla. Masjid. Masjid itu isim apa? Maf'ul. Maksudnya apa masjid? Tak ada. Sajadah. Mana tempat yang sujud. Tempat yang disujud. Tadi dalam bahasa Arab dia sebut sujud, memberi mafhum keseluruhan perbuatan solat tu, mana solat. Tapi tak apa, kita fokus masjid memberi maksud tempat yang disujud, maksudnya dia isim maf'ul lah. Sesuatu yang kena sujud pada dia dipanggil masjid, tempat yang disujud. Isim maf'ul. Musalla, masjid. Okey. Kalau apa lagi? Mat'am. Bila pergi umrah kan, kita tengok tulis kat saya buat pas kan. Mat'am. Oh, ustaz cakap ada mim kat depan ni, isim dia nama dia isim maf'ul, mana tempat berlaku dia kat situ. Kalau mat'am, kantin. Bahasa kita kantin kan. Tempat makan. Tempat makan. Sekurang-kurangnya pandai cari tempat makan kan. Mat'am. Oh, tempat. Tempat ni di sinilah tempat makan. Mat'am. Maktab. Maktab mana apa? Maktab. Asal dia kata apa? Tempat belajar. Pejabat. Maktabun. Pejabat. Kalau katabah mana? Meja. Tulis. Belajar. Tulis. Katabah tulis. Kalau maktabun tempat Tulis. Maktabun tempat tulis ataupun tempat kita merujuk pelajaran dan sebagainya. Maktabun. Maktabah. Tempat merujuk. Dia masuk tempat merujuk pelajaran dan sebagainya. Madrasatun. Madrasah. Itu baru tempat belajar. Asal daripada darasa kan? Mengaji ilmu ni. Mengaji ilmu ni terpaksa kena pening lah. Jangan elak daripada pening tu lah. Jangan elak. Siapa elak tak termasuk dalam ni. Kena masuk dalam kategori pening tu. Okey. Dia darasa. Darasa maknanya belajar. Darasa ni belajar. Kalau madrasah tempat belajar. Tempat belajar maksudnya tempat yang berlaku pembelajaran tu, itu bagi isim maf'ul. Masya-Allah, kan? Banyak tak? Banyak. Okey. Kita ambil dalam 3 minit, 4 minit insya-Allah. Okay. Jadi orang dah sebut madrasah, kita ingat madrasah, tempat mengaji agama. Okey, madrasah. Kita pun faham madrasah ni orang mengaji agama, mengaji. Rupanya bila dikaji-kaji, madrasah ni tempat berlaku pembelajaran. Universiti pun sama Ustaz kan, madrasah dia. Sama. Sebab itu disebut. Cuma bahasa kita diistilahkan ini universiti, ini college, ini ma'had. Kan? Ini madrasah, ini musalla, ini dia cuma pelbagaikan bahasa tapi merujuk kepada makna yang satu, iaitu tempat belajar. Ramadan pun panggil madrasah juga. Madrasah Ramadan. Kita dengar penceramaan madrasah Ramadan. Kita pun dengar madrasah ni sekolah apa pula? Ramadan ni sekolah pula. Madrasah. Rupanya dia nak highlightkan kepada kita, madrasah ni adalah bulan untuk kita belajar pada dia. Jadikan dia sebagai sekolah untuk kita mendidik di jiwa kita, diri kita. Itu panggil madrasah Ramadan. Okey. Itu dia. Okey, sampai ayat tu. Narullahil muqadah. Ustaz buka soalan. Akan datang kita sambung ayat 7, 8, 9 habis. Ustaz buka soalan. Ustaz, saya boleh tanya Ustaz? Boleh. Assalamualaikum. Ni adraka tu, ka tu domel lah, isim domel. Yang adra tu yang hamzah awal tu bukan saya, ataupun perkataan adra tu satu perkataan yang bermaksud tahu. Macam mana tu Ustaz? Satu perkataan tu adra mana tahu.
Oh, jadi Hamzah awal tu bukan saya lah Hamzah awal tu. Okey, Ustaz. Perkataan fi'il. Confuse bila Ustaz kata macam ada A tu kan. Betul. Hamzah A tu ingat fi'il mudhari' tapi hujung dia baris atas. So must be fi'il madhi lah. Ya. Tak semestinya setiap perkataan yang ada hamzah itu adalah fi'il mudhari'. Tak semestinya. Kalau perkataan yang ada fi'il mudhari' ni macam kalau ambil daripada perkataan qara'a, bila sampai dengan ada hamzah jadi aqra'u. Dia kena macam tu. Aqra'u, naqra'u. Yang ni adraka. Bukan. Ini bukan fi'il mudhari'. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Kalla tu bukan dua ayat ke? Kaf, jam, lam alif, nafi. Dia keseluruhan kalla tu dia perkataan huruf nafi lah. Huruf tegas. Sekali-kali. Huruf penegasan. Nafi yang taukid lah. Kalla, sekali-kali tidak. Macam tu. Dia penafian yang tegas. Okey, apa dia? Kalau lakinnaha macam mana Ustaz? Al-Quran. Lakinna akan tetapi. Lakin tu termasuk dalam huruf nasab. Nanti kita akan belajar. Dia termasuk dalam amin nasab. Amin nasab apa? Ustaz yang kala tadi Ustaz. Dia perkataan Ustaz. Kal dengan la. Di keseluruhan itu dipanggil yang dia perkataan tu dia taukid dan nafi sekali. Jadi kalla. Maksudnya kal itu adalah sekali-kali. Tidak. Sekali-kali tidak. Ini satu penegasan aja. Okey, yang lakin tadi tu termasuk dalam huruf nasab yang tanya tadi. Termasuk huruf nasab. Lakinnaha. Lakin akan tetapi. Wallahu alam. Nanti kita belajar lagi. Nampak dah pening sangat lah tu. Okay. Tu cara tarik nafas tu memang pening sangat-sangat tu. 56 orang Ustaz. Alhamdulillah, syukur. Bertambah sikit. Bertambah sikit. InsyaAllah jangan putus asa, kuatkan semangat untuk dapat Al-Quran. Ustaz, nanya sekali Ustaz. Semalam Ustaz ada sebut li tamsil. Apa pun tu Ustaz? Lam kaf li tamsil mana seperti. Tamsil tu apa? Tamsil tu mana seumpama. Kita pun sebut bahasa kita misal, contoh. Lepas tu kaf li tamsil mana kaf seperti. Kal jibali seperti mana bukit. Kal qalbi seperti mana hati. Kal insan seperti mana manusia. Kal mana kaf li tamsil. Kaf untuk seumpama. Asfim. Ada nota saya tak teman kita. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey, sekarang dulu wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah silap daripada Ustaz sendiri. Amin. InsyaAllah sangat-sangat kita semua kuat semangat untuk kita menelusuri target kita habis juzuk amma ni, kemudian kita akan pergi surah tertentu, surah Yasin, surah Al-Mulk, surah Sajdah, surah macam-macam surah lah, Al-Waqiah dan sebagainya insya-Allah. Sampai panjang umur. Jika panjang umur. Insya-Allah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ya dafi'al bala'i dafa'anna kulla bala'in wa waba'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.